nama saya Muhammad Fauzi bin Hashim. Okey, saya memang orang Johor lah. Okey, saya dekat daripada Taman Molek. Kenapa datang klinik happy saya rajin tengok live daripada saya kan, kalau kita selalu survey tengok gigi dekat Facebook ke apa, so ada keluar ada iklan dekat Facebook saya lah, new feed saya lah. Jadi rawatan apa yang dibuat, saya datang sini nak buat check je lah gigi saya, nak kena tampal ke apa saya pun tak tahu. Tapi doktor suggestkan saya untuk buat penambahan gigi lah. So saya ambil nasihat doktor lah. Kenapa pilih klinik gigi? So bagi saya tengok staff yang dekat klinik ni dengan doktor semuanya pattern friendly, sebab tu saya tertarik kat situ lah. So far setakat ni okey lah bagi saya pun enjoy lah benda baru kan. So gigi pun elok, cantik, elok lah, suggestkan lah. Okey, kepada yang ada masalah gigi juga, kalau yang ada masalah gigi tak tahu apa ke, memang kena datang dan dapatkan rawatan dulu, dia check dulu. Itu nasihat saya kepada orang ramai lah. Saya doakan supaya klinik happy ni akan lebih berkembang dan menyeluruh dekat semua negeri dekat Malaysia ni adalah. Itu saja, terima kasih. Bye bye. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Hai kepada semua followers kita di Facebook page Klinik Pergigian Happy. Okey, so macam mana korang? Sihat ke? Hopefully semua orang berada dalam keadaan yang sihat. So macam biasa, hari ni korang bersama dengan saya Jelin dan kita bersama dengan Dr. Irfan. Hai Doktor. Hai, apa khabar? Alhamdulillah, Doktor sihat? Sihat, Alhamdulillah. Okey, so hari ni kalau saya dengan doktor berdua macam ni, of course lah kita dalam segmen Talk to Happy Dentist. Okey, so kepada yang baru join ataupun yang baru nak join nanti, jangan lupa untuk like, komen dan juga share live ini. Korang boleh share banyak-banyak dekat dekat rakan-rakan, dekat saudara mara ke, boleh share dekat Facebook korang sendiri, dekat story ke. And jangan lupa korang boleh juga tag rakan-rakan korang di ruangan komen. And kalau ada sebarang soalan yang nak ditanya, boleh je komen dekat ruangan komen tu. InsyaAllah nanti tim kita akan sedia menjawab segala persoalan anda. Okey? Ataupun korang nak terus WhatsApp kita boleh, nak terus messenger kita pun boleh, sangat-sangat dialu-alukan. Okey? So, doktor, hari ni kita dalam Talk to Happy Dentist. So, kita akan berbual dengan doktor tentang masalah sakit gusi. Tentang masalah gusi lah. So, siapa yang ada masalah gusi, korang memang wajib untuk join live ini sampai habis. Korang memang wajib untuk tengok live ini sampai habis. And kalau korang ada tahu sedara-sedara ke yang ada masalah, yang tengah mengalami masalah sakit gusi ni, sangat dialu-alukan untuk korang sharekan kepada mereka supaya lebih ramai lagi dapat manfaat dari sesi perkongsian Dr. Irfan untuk hari ini. Okey, so doktor, penyakit gusi. Mungkin ada orang yang tak tahu penyakit gusi ni apa, ada orang yang tahu. So doktor cerita sikitlah, penyakit gusi ni sebenarnya apa? Okey, so pertama sekali Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada penonton yang setia lah. So sebelum saya mulakan, saya nak cerita tentang video testimoni tadi lah. Ya, video yang tadi tu. Okey. Patient sebenarnya datang memang tak ada pun buat gigi palsu, tapi saya suggest sebab gigi belakang dia dah rosak lah. Faham. So bila dah siap, patient sangat berpuas hati lah. Alhamdulillah. Maknanya kehilangan gigi tu dirasai oleh patient. Walaupun giginya cantik, kalau dari depan memang sangat cantik, cuma gigi belakangnya gigi belakang. So Alhamdulillah patient pun happy. So harap
boleh consult dulu, so kita pun boleh bagi suggestion kalau nak dan boleh proceed lah. Yes, so kita terima kasih jugalah dekat patient tadi tu. Siapa nama dia? Encik Fauzi. Encik Fauzi. Encik Fauzi, thank you. Okay, so itu untuk yang video testimoni okay, tadilah. So berbalik pada soalan so penyakit gusi, sakit gusi lah. Yes. Bila dah sakit gusi ni emosi pun jadi tak stable. Betul. Semua Sangat orang betul. kena marah, even gigi pun kadang-kadang dia marah. Tapi kita bukan apa-apa kita personal. tak minta benda tu pun. Tapi benda tu terjadi, so kita faham apa efek memberi kepada efek patient lah. Betul. Okay, so sebelum kita nak rawat sesuatu, kita kena tahu punca. Punca, yes, of course so lah. bila sakit gusi ni ada banyak punca. Banyak list punca dia. Kalau nak cerita tak cukup live doktor. Sebab tu bila nak cerita tu, sebab tu kita kena investigate, kena siasat macam polis juga. So doktor sebelum pun ada kena siasat juga. Kita pun kena siasat. Betul? So sebelum sakit tu datang, macam mana sakit tu, pernah jadi start bila, dah berapa lama korang rasa sakit tu. Macam mana nak relief sakit tu, ada cara nak relief ke. So dari soalan-soalan ni kita dah boleh narrow down lah. Narrow down tak bermakna kita dah dapat dah dia punya punca, kita just nak confirm balik lah. Betul. Okay, so pertama kesan yang paling selalu terjadi sakit gusi ialah ada infection. Infection ni maknanya jangkitan kuman lah. Faham. Okay. So dia ada dua jenis jangkitan. Satu maknanya lubang gigi lah. Lubang tu dah sampai akar. So bila dah sampai akar, infection terjadi pada akar. Faham. So dia bukan sakit di kepala gigi, dia sakit di bawah gusi. Sebab akar tu terletak di bawah gusi. Bawah gusi. So dia akan bengkak lah dekat kawasan situ doktor. So bila dah ada infection, first dia mula rasa sakit sebab dia punya signal untuk infection tu dah sampai. So dia akan sakit. So sakit tu kalau biarkan, dia akan jadi bengkak. So sebab tu gusi boleh bengkak. Bukan pada gusi tapi pada akar gigi tu. Pada akar gigi tu. Okey. Itu jika kita biarkan sakit tu berpanjangan, kita tak pergi rawat. Yes. Lepas tu kedua, infection disebabkan gusi lah. Gusi maknanya gingivitis atau periodontitis lah. Ni infection terjadi sebab kotoran pada permukaan gigi, sama ada calculus atau plaque yang menyebabkan gusi, radang dan sakit. Calculus tu adalah karang gigi kan doktor? Calculus tu orang ingat matematik. Tapi dia so matematik calculus kompleks sangat. Tapi calculus pergigian ni simple. Just kena buang lah. Okay, so yang pertama infection lah. So yang kedua sakit gigi, sakit gusi juga boleh berpunca daripada gigi yang bila kita tergigit kuat, dia akan menyebabkan sakit pada gusi. Ini kita panggil dia crack tooth syndrome lah. Maknanya patient sebelum ni tak ada lubang, tak ada apa-apa masalah tak ada lah. apa-apa masalah, tiba-tiba semalam kenduri daging kambing, dia makan tergigit tulang dan malam tak boleh tidur. Sangat sakit lah. Dia memberi efek lah. Memberi efek. So patient pun confused sebab sebelum ni tak pernah sakit. Tak Tiba-tiba pernah. tergigit makan kari kambing, tergigit dia punya tulang dan sakit. So dia ada dua kemungkinan. So pertama mungkin gigi tu dah pecah separuh. Maksudnya ketika dia menggigit tu mungkin gigi tu dah pecah separuh. So dia akan dah sampai akar, dia akan severe pain lah. Faham. So yang kedua apa jadi? Dia berlaku hentakan lebih pada permukaan tulang tu. So bila tulang tu dia akan rasa concussion, maknanya dia tak bengkak, cuma dia akan rasa sangat sakit lah. Tapi sakit macam ni kita boleh rawat balik. Tapi yang first tu susah sikit untuk rawat dia, maknanya kita kena tengok extent dia punya pecah tu lah. Faham. So itu antara punca penyakit gusi. Tapi saya rasa yang paling common sekali lah, orang selalu memandang rendah tentang macam doktor cakap tadi lah, karang gigi. Karang gigi pun sebenarnya boleh menjadi punca kenapa gusi kita kerap berdarah, sakit. Selalu setiap kali kalau saya ada live ke apa, selalu sangat
sangat soalan yang saya sering dapat ialah doktor, kenapa setiap kali saya berus gigi akan keluar darah? Betul. So apa maksudnya doktor? Kalau berus gigi je keluar darah tu maksudnya kenapa? Okey. So sebab tu yang tadi yang pertama tu saya list yang paling common lah. Maknanya 80% orang sakit gusi sebab ada infection. Yang kedua mungkin gigi patah. So apa signifikasinya? Maknanya 80% orang yang datang sakit gusi tu biasanya kita boleh rawat. Maknanya sakitnya boleh di reversible lah. Betul, sebab ada boleh infection. dirawat. Selain tu gusi berdarah juga yang ketiga lah, sebab perubahan hormon ketika mengandung. So kenapa gusi berdarah? Sebab apa? Banyak darah di situ, tapi bila mengandung badan ni hormon dia Berubah. melipat gandakan kandungan darah untuk baby membesar lah. So tak secara langsung dia menyebabkan gusi berdarah, kena berdarah. So yang ni kita panggil pregnancy induced gingivitis lah. So waktu mengandung je dia ada berdarah. masalah macam tu. Bila dah lepas bersalin, tu dia so dah far okey je. lah. Okey, ini kita katakan infection. Maknanya kalau punya dia tak jaga gusi dia dengan baik, dan maknanya lagi banyak berdarah masa mengandung lah. Dia pregnancy induced gingivitis. Masalah-masalah ni pun sebenarnya bergantung kepada oral hygiene korang macam mana. Macam mana korang jaga gigi, macam mana korang berus gigi. Itu apa ada kena-mengena jugalah sebenarnya. Kalau memang jenis malas, memang akan memang lagi mudah lah ada. Lagi mudah lah, ada maknanya increase risiko lah. Okey, so kita dah cerita pasal infection, dah cerita pasal mungkin patah gigi. Dan keempat biasanya apa? Sebab sakit gusi. Ni untuk orang-orang yang pakai braces lah. Dia tahu sebab bila kita pasang braces je akan berlaku perubahan pada tulang gigi. So pergerakan gigi tu menyebabkan tulangnya membentuk dan terhakis. So pergerakan gigi ni menyebabkan sakit gusi lah. Gusi, maksudnya gusi pun rasa terganggu lah dengan benda tu. So sebab tu jangan heran kalau lepas pasang braces memang sakit. Sebab itu dah expected. Betul. So tapi saya nak explain kat sini sebab kadang-kadang nak tahu punca kenapa sakit gusi kan. So itu yang soalan kita kena tanyalah sebelum sakit gusi tu. Pakai braces je dia sakit. Dan maknanya sakit tu berpunca daripada pemakaian braces lah. So benda ni just kena inform. Betul. Maknanya sakit tu mesti ada, tapi kita boleh kawal lah. Yes, tepat sekali apa yang Dr. Ifan ceritakan. Mungkin orang yang pakai braces ni dia lagi mudah lah, lagi untuk ada masalah dengan gusi. Tapi sebab tu penting kalau pakai braces ni untuk review dengan doktor, sebab nanti masa review tu doktor boleh pantau lah kalau ada masalah-masalah yang lain tu. Even bukan saja review, sebelum pakai braces tu kita kena make sure dia punya oral hygiene dah cukup bagus. Sebab masalah-masalah macam ni lah. So yang pertama yang paling common tu infection. So kadang-kadang pakai braces dia menggalakkan infection. Kita tak tahu kita ada jangkitan apa pada kita punya ni. Lepas tu dan dia akan menyebabkan treatment plan tu susah lah sikit. Maknanya kita kena extend. Sebab tu pakai braces pun jangan lupa ada pergerakan. Selain tu boleh terjadi juga ulcer. Yes, ulcer. So ulcer ni sebab ke 6 lah yang menyebabkan gusi sakit. Betul. Mungkin ulcer ni tak semestinya, kalau mungkin lah paling selalu orang kena ulcer ni dekat bibir bawah kan. Tapi ada je sebenarnya yang kena ulcer dekat gusi. Betul. Ada je. Dia ada banyak sebab ulcer. So satu paling common traumatik lah. Maknanya pakai braces ataupun melanggar besi braces tu berlanggar dengan bibir korang. Dan dia akan menyebabkan ulcer lah. Dan patient akan rasa sangat sakit, tapi bila check tak ada apa-apa. Dan rupanya dia punya ulcer tu tersembunyi lah. Kita pun tak nampak. Betul, tepat sekali. So itu sebab satu traumatik. Either baru gigi terkena pun boleh ulcer boleh ataupun jadi. Yang kedua biasanya sebab ada virus lah. So virus ni ada banyak yang menyebabkan banyak ulcer. So kalau
ada ulcer macam tu, biasanya kita tahulah patient mungkin dalam keadaan stres. Bila stres dia akan cause dia punya TMJ untuk belaga selalulah. Sakit Maknanya lah. dia sakit. Sebab tu kita kena tanya banyak history, kena tanya kenapa sakit, macam mana boleh sakit, Tanya pada patient tu lah maksudnya. Lepas tu ada sangat penting lah benda tu. Ada sejarah sakit apa ke. And patient pun perlu jujur bila doktor tanya soalan macam tu, sebab sangat penting untuk doktor tahulah benda tu. Betul. So kita panggil bila sakit tu disebabkan ulcer, kita kena tahu punca lah. Betul. Sebab kalau kita bagi rawatan yang tak selari dengan punca, dia akan menyebabkan masalah tu berpanjangan. Sebagai contoh lah, ulcer tu datang sebab dia ada virus, tapi dia tak perasan, tak tahu. Dan mungkin rawatan yang diberikan cuma itulah scaling, dia cuma buat gingy gel, dia bagi mouthwash. Benda-benda macam tu lah sangat penting sebenarnya. Dan apa jadi 2-3 hari mungkin dia rasa selesa sikit lah, sebab kotoran dah tak ada, maknanya mungkin ulcer tu tak trigger sangat lah. Tapi ulcer dia masih ada berpanjangan. So maknanya kita kena review balik. Maknanya jangan biarkan sebab tak baik lagi tak datang. Maknanya jangan macam tu lah, kena datang juga. Sebab seperti yang saya cakap lah, list sakit gusi tu ada beribu. Yes, banyak sangat. So ini adalah antara punca-punca yang sering kita terima feedback daripada patient lah. Sebab kenapa macam sakit gigi. So benda-benda tu kita panggil subjektif, maknanya kita kena alert lah. Tapi benda yang memudahkan, sebab kenapa kita tahu 80% biasanya sakit gusi disebabkan infection. Yes, betul. Sebab tu bila korang ada masalah gusi ni, bila korang tanya, doktor tak ada tak boleh nak jawapan yang spesifik, sebab benda tu sangat subjektif macam doktor cakap. So sebab tu setiap kali kalau korang komen ke tanya tentang punca-punca ke macam mana nak rawat ni, memang kita akan suggestkan untuk korang datang dulu berjumpa dengan doktor untuk dapatkan consultation, sebab doktor kena tengok sendiri keadaan gusi tu macam mana, keadaan gigi tu macam mana. Sebab tu penting lah untuk consultation ni. And yang paling best kalau kat Klinik Happy, consultation kita adalah secara percuma je. Yes, korang boleh je datang bila-bila masa. Tapi make sure booking appointment dulu lah, senang kita nak aturkan jadual untuk korang booking appointment, dapatkan consultation dari doktor. Itu adalah puncanya lah. So macam rawatan pula doktor, of course lah macam doktor selalu cakap, kalau rawatan untuk setiap masalah ni adalah bergantung kembali kepada puncanya. Betul tak doktor? Betul. So rawatan gigi gusi sakit ni dia menyeluruh. Maknanya kalau kononnya ada infection dalam gigi tu, lubang tu, dan kita kena ambil x-ray dulu. Ambil x-ray dan baru kita boleh tengok betul ada infection ke tak. Dan baru kita boleh next course of action lah. Selain tu kita juga untuk infection kita boleh guna kita panggil antibiotic regime lah. Maknanya kita buang dia punya stimulus, maknanya karang, kotoran semua, dan at the same time kita start antibiotic lah. Faham. So kita akan review setiap minggu atau 2 minggu. Kita tengok. Memang kena review lah, memang penting juga review tu. Maknanya kalau walaupun tak sakit ke apa, dan datang untuk review saja. Kalau kononnya busy, dan kena inform counter lah, at least kita tahu patient ni dah okay, dan kita boleh continue lah. Continue the next treatment plan lah. Okay. Faham. So apa-apa pun untuk rawatan penyakit gusi ni berbeza dengan berbeza punca. Setiap punca. Kononnya infection, cuci, root canal, antibiotik boleh. Tapi kalau crack tooth syndrome, tengoklah. Dan kita kena ambil x-ray, make sure dia punya extend. Tengoklah macam yang doktor cakap, kalau tu memang setiap rawatan tu dia akan bergantung kepada punca. Sebab tu macam mana pun kalau korang memang nak tahu macam mana nak selesaikan masalah tu, memang korang kena datang ke klinik. Memang kena datang ke klinik gigi, memang doktor kena tengok directly lah
lah. Sebab tu korang boleh dapatkan consultation. Okay, so yalah concussion, treatment plan dia dah lain. Maknanya tak ada infection. Tapi tak perlu nak bagi antibiotik. Tapi kita kena buat symptomatic relief lah. Maknanya either kena buat pump extubation ataupun kalau concussion tu maknanya kita kena reduce dia punya tension tu lah. Dan kena review dan review lagi. Kita review lagi lah. So sampai gigi tu okey. Sampai korang rasa dah tak ada apa-apa masalah, korang dah selesa dengan gigi tu, then it's okay lah. So untuk korang yang kalau korang ada masalah-masalah gigi ke apa ke, korang jangan malu dan jangan takut. Jangan sesekali rasa takut untuk datang untuk jumpa dengan doktor gigi. Sebab apa? Sebab kalau korang takut, korang akan biarkan masalah tu berlarutan. So kalau berlarutan akan ada banyak lagi rentetan-rentetan masalah yang akan berlaku. Mungkin akan macam doktor kata, mungkin boleh jadi infection yang lebih teruk. Bila dah infection ni, rawatan treatment plan dia dah berbeza. Kos dekat situ pun mungkin akan lebih banyak kos yang akan dikeluarkan. So macam mana pun sama-sama kita lawan untuk jumpa doktor gigi. Sebab saya pun takut juga sebenarnya jumpa doktor gigi. Siapa je tak takut kan? Sebenarnya perasaan takut jumpa doktor gigi tu normal lah. Tapi cara macam mana kita nak mengatasi. Mengatasi. Yes. Okay. Doktor takut jumpa doktor gigi? So saya pun takut gila takut lah. juga. So macam mana doktor pun kita takut? Kita pun faham sebenarnya. Sebab bila sakit gigi ni, lepas tu dia hilang, sakit hilang, dan kita rasa macam boleh selamatkan ni. Kita rasa macam okey kot, dia sekejap-sekejap je datang. So pemikiran macam tu saya pun ada. Maknanya saya pun takut sebab yelah ruang yang kecil kan, instrumen yang banyak dalam mulut. Betul, lepas tu takutlah. Masa lagi kan, sebab pergi klinik gigi ni memang biasanya kena ambil off kan, waktu pagi ke tengah hari ke kan. So buang perasaan tu lah sebenarnya. Kita tak boleh buang, tapi mengatasi lah, betul. Sebab itu fitrah manusia lah. Fitrah manusia dia tak nak sakit. Tak nak sakit, tak nak takut. Dia itu tak normal. nak cari sakit. So kalau sakit gigi, pergi klinik gigi lagi sakit. So itu yang dia punya mindset korang. So kena ubah mindset tu, betul? Maknanya kita cuba. Sebab tu kita jadikan consultation free. Maknanya kita nak galakkan check je. Check dulu. Korang orang kata, yakinkan dulu dengan doktor tu. Yakinkan dulu dan kita akan provide treatment plan. Lepas tu kita explain kenapa kita buat macam ni. Betul. Lepas tu kononnya ada 10 treatment plan, tapi nak buat yang urgent dulu. Yang sakit boleh utama juga. So kita akan list saja. Betul tu. Okay. So itulah dia hari ni sebenarnya topik yang sangat best lah untuk masalah gusi ni. Sebab masalah gusi ni kita tak jangka. Plus kita tak jangka bila kita akan ada sakit tu. Kadang-kadang kita rasa kita memang betul-betul menjaga kebersihan mulut, tapi tiba-tiba ada juga masalah ni. Sebab benda ni tak boleh jangka. Betul, dia macam ni kesedaran lah. Awareness korang macam mana. Mungkin ilmu ni disampaikan orang lain, tapi kawan dia sakit gigi. Korang boleh sampaikan. Sebab tu macam saya cakap tadi doktor, kalau korang ada kawan-kawan korang ke saudara-saudara korang yang ada masalah ni, korang boleh sampaikan kepada diorang. Sebab korang dah tahu tentang masalah gusi ni. Okay. So saya rasa sampai ni je untuk live kita untuk hari ini. InsyaAllah kita akan ada banyak lagi live nanti bersama dengan doktor-doktor yang lain dan dengan Dr. Irfan juga nanti. So thank you guys yang tonton, yang komen dan juga yang share. Thank you banyak-banyak. Kalau korang ada apa-apa masalah yang nak tanya, jangan malu dan jangan segan, jangan takut untuk tanya. Kalau ada apa-apa nak saya dan doktor bincangkan kan, pun boleh juga untuk korang suggestkan untuk kita. Okay. Thank you Dr. Irfan untuk perkongsian tentang masalah penyakit gusi ni. So kita jumpa lagi nanti. Bye. Assalamualaikum semua. Bye.